Yang ketiga, adab, akhlak. Ni paling penting. Sebab Rasulullah ni antara tujuan yang terakhir daripada konteks dakwah baginda nak melahirkan manusia-manusia yang baik dan soleh. Adik-adik hari ni baik dan soleh ke? Baik, alhamdulillah, semua malam ni soleh. Okey, amin ya rabbal alamin. Cuma selalu saya sebut di mana-mana kuliah, tak salah hari ni kalau kita nak jadi baik. Yang salah ialah bila berasa diri lebih baik dari orang lain. Tak salah hari ni nak jadi soleh. Yang salah bila berasa diri lebih soleh dari orang lain. Tak salah kita yang jahil, yang tak pandai, belajar nak jadi pandai, belajar nak jadi cerdik. Yang salah ialah bila berasa lebih pandai, lebih cerdik daripada orang lain. Tak salah belajar nak jadi alim. Yang salah ialah bila berasa diri lebih alim daripada orang lain. Jangan duk ada hak berasa tu. Itu salah satu daripada sifat kesombongan. Adab-adab ni. Sombong ni tuan-tuan, adik-adik. Nabi sebut dalam sebuah hadis, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji apa? Biji sawi. Biji sawi besar mana? Ada ambil kos pertanian tak kat sini? Biji sawi tu kecil. Nabi nak habaq dalam diri manusia ni kalau ada sifat sombong besar biji sawi tu pun tak boleh masuk syurga. Lepas tu kita hari ni sombong besar biji apa? Ada yang jawab sebesar biji durian. Lagilah tak boleh masuk tak? Baik, macam ni mudah. Pernah masuk syurga ke tak? Adik-adik pernah masuk syurga ke tak? Tak pernah. Tanya saya pun saya tak pernah masuk syurga. Nisbah daripada hadis tadi, tak akan masuk syurga orang yang dalam dirinya walaupun ada kesombongan sebesar biji sawi. Kawan pernah duduk dalam syurga, dalam pemantauan Allah, sekali dengan barisan para malaikat, sekali dengan Nabi Adam. Hak duduk dalam syurga dah, sekali dia datang sifat sombong dia, hak dalam syurga pun Allah halau keluar. Dia duduk sekali dah dengan para malaikat, duduk sekali dengan Nabi Adam, dia sombong dalam syurga pun Allah halau keluar, orang duduk dalam dah. Apatah lagi kita hari ni hak tak pernah masuk syurga dan rasa-rasa boleh masuk syurga. Hak tak masuk lagi jangan bagi ada. Hak masuk dah tu ada, Allah halau, Allah buang lagi sifat sombong. Jangan bagi ada sifat sombong. Contoh-contoh sifat sombong ni bahaya dia apa tuan-tuan? Bahaya orang sombong ni. Okey. Ambil mudah kembali pada kisah Iblis. Kembali pada kisah Iblis. Iblis dulu bila Allah minta dia sujud pada Nabi Adam, antara argumen pertama yang dia tolak untuk sujud, dia cakap pasal apa? Hakikat penciptaan. Wahai Allah, aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Dia bermain sentimen dan isu hakikat penciptaan di depan Allah, seolah-olah nak menggambarkan pada Allah hakikat penciptaan dia daripada api lebih mulia daripada hakikat penciptaan Adam daripada tanah. Ini jawapan orang apa? Kalau Indon dipanggil orang goblok. Apa dia goblok? Bodoh. Hakikatnya kalau kita perhatikan dari sisi saintifik pun, api itu apa bahan dia? Api yang tuan-tuan, adik-adik belajar hari ini, apa inti-inti dan isi dalam api? Ada apa? Karbon-karbon dia, oksigen sikit lebih kurang. Okey, kalau banding dengan tanah, apa yang ada dalam tanah?
Dalam tanah ada unsur nitrogen atau tidak? Hidrogen, oksigen, kalium, magnesium, enmam. Oh, bohong, enmam nama susu. Oh, hang mentah-mentah bunyi belakang, enmam pun dia juga. Baik, banyak lagi. Hakikatnya mineral-mineral dan zat-zat anorganis dalam tanah jauh melebihi bahan penciptaan dalam api. Ini bermaksud apa? Faham mudah kita punya psikologi. Orang yang sombong ialah orang yang berasa diri dia pandai tapi sebenarnya dia tak pandai pun. Rasa diri dia hebat tapi dia tak hebat pun. Rasa diri dia bijak tapi dia tak bijak pun. Dengan bahasa mudah, bercuba mengandai-andai dan menunjuk dia hebat, dia pandai, dia bijak, tapi hakikatnya adalah sebaliknya. Itu orang sombong. Yang kedua, bila dia sombong ni, dia minta dengan Allah. Dia minta dengan Allah, contoh dipertunjukkan ilmu-ilmu Nabi Adam di depan malaikat. Tunjuk, malaikat tak boleh jawab. Tunjuk, malaikat tak boleh jawab. Tapi bila tunjuk pada Adam, Adam sebut nama. Adam sebut nama. Lalu malaikat sedar kekurangan mereka. Lantas keluarlah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami hanya mengetahui setakat ilmu yang kamu bagi saja. Lebih pada tu kami tak tahu. Malaikat sedar diri dah. Kenapa Allah nak lantik Adam ni jadi khalifah? Tapi iblis macam mana? Dia tahu dah, dia pun tak boleh nak jawab. Adam boleh jawab, tapi dia sujud ke tak sujud? Tak sujud. Poin nombor 2, orang sombong apa dia? Ingat, orang sombong selama-lamanya tidak akan pernah mengiktiraf kelebihan yang ada pada orang lain. Orang sombong tak akan pernah iktiraf kelebihan orang lain. Dia nak suruh orang angkat kelebihan dia saja. Bila orang cerita pasal kelebihan dia, hidung dia kembang, pipi dia kembang. Tapi bila orang cerita kelebihan orang lain di depan dia, dia jadi rasa tak senang. Dia jadi nak marah, dia jadi emosional. Dia tak akan iktiraf kelebihan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila dia buat salah, Allah halau dia keluar. Allah laknat dia. Bila Allah halau dia keluar dan Allah laknat, iblis pernah menyesal ke tak? Bukan kata Allah, aku ni tersilap ni. Pasal apa boleh terlajak macam ni? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni terlepas kata, aku ni tersilap cakap, tolong maafkan aku menyesal. Pernah tak benda macam ni keluar? Saat-saat dia dilaknat dan nak dikeluarkan, tak pernah menyesal. Poin yang ketiga, jangan sesekali mengharapkan orang sombong akan pernah menyesal. Nombor 4, dia pernah tak minta maaf pada Allah? Kalau dalam drama TV, anak yang derhaka sekalipun, kalau bapak halau, sebelum dia nak keluar bawa beg, dia buat apa? Paling koman, dia bersalam dulu dengan bapak dia. Bapak, walaupun bapak benci saya, bapak halau saya, minta maaf bapak, halalkan makan minum sebelum ni. Selamat tinggal bapak. Dia salam juga, dia minta maaf kurang-kurang kesalahan terakhir. Iblis tak minta maaf. Nombor 4, jangan sekali-kali mengharapkan orang sombong akan pernah minta maaf atas kesalahan dia. Yang kelima, dah dia kena halau, dah dia boleh minta sesuatu yang besar pada Allah. Dia minta apa? Ditangguhkan dan ditundakan ajal dia. Sampai bila? Hari kiamat. Minta tangguh, minta panjang umur. Yang ni ulama sebut, kadang-kadang sifat yang kelima orang sombong ni, orang sombong biasa Allah bagi umur panjang. Namrus umur panjang, Korun umur panjang, Fir'aun umur panjang, umat-umat terdahulu hak lawan para nabi dan rasul umur panjang. Tapi di mana kesudahan dan pengakhiran riwayat hidup mereka? Belambak lagi hak sombong umur pendek pun. Tapi kebiasaan jenis orang-orang hak lawan Allah, hak jenis ni Allah bagi umur dia panjang. Yang terakhir, kenapa jangan jadi sombong?
Kenapa jangan jadi sombong? Dia minta pada Allah umur panjang, okey lagi. Kalaulah dia minta kerana kamu melaknat aku, wahai Allah, kamu halau aku daripada syurga, wahai aku minta umur panjang kerana aku tersalah. Dengan umur panjang sampai hari kiamat inilah aku nak beristighfar, aku nak bertaubat, aku nak minta maaf, aku nak berwirid panjang-panjang atas dosa aku. Hak ni ke dia minta kerana umur panjang? No. Dia bukan nak istighfar, nak minta ampun sepanjang tempoh panjang umur tu, tak. Dia minta sertifikat dengan Allah, sijil untuk menggoda dan menyesat anak cucu Adam. Bagi keizinan padaku, dengan umur panjang ni aku nak selewengkan akidah anak-anak Adam, nak sesatkan kehidupan anak Adam. Tu yang dia minta dengan Allah. Poin yang keenam dan terakhir, ingat, orang sombong dia punya dendam yang lama dan tidak pernah berkesudahan pada orang yang dia sombongi dan dendami. Dia akan buat apa saja untuk bagi puas hati dia, dengan apa cara sekalipun dia akan dendam dengan orang tu. Tu orang sombong. Tuan-tuan ada tak sifat tu? Adik-adik ada tak sifat tu? Ada ke tak ada? Oi, hak berasa ada tu biarlah ada. Hak ada tak kisah, sebagai manusia memang ada lemah, ada kurang. Tapi apa tindakan kita daripada hak ada tu? Inilah sifat orang beriman. Sedaya upaya dalam hidup dia, cuba untuk mengubah hidup dia daripada keburukan kepada sesuatu kehidupan yang lebih baik. Seterusnya ilmu yang keempat. Ilmu penting atau tak penting? Ilmu penting atau tak penting? Penting. Tapi ilmu harus digabungkan dengan kebijaksanaan. Ada setengah lagi sebut, ilmu kena compare dengan wisdom. Wisdom kena compare dengan strategi. Ada orang ada ilmu tapi tak ada wisdom, ilmu dia tak berkesan. Ada orang ada ilmu plus wisdom tapi tak ada strategi, tak berjaya. Kebiasaan orang yang ada knowledge, ada wisdom dan ada strategi, ini akan capai kejayaan. Jadi kita kena cari tiga-tiga. Knowledge pun kena ada, wisdom pun kena ada, strategi pun kena ada. Di mana kita nak cari ilmu? Carilah dalam mana-mana sumber. Ada sumber melalui berguru. Gurulah dengan siapa-siapa. Ada sumber melalui pembacaan. Bacalah apa-apa buku, bacaan ada daripada pengalaman alam sekitar. Wisdom. Di mana nak cari wisdom? Wisdom ni panduan, wisdom ni petua. Kita kena cari orang yang ada pengalaman lebih daripada kita. Untuk ilmu tertentu, carilah orang yang layak, carilah yang orang ada authority, carilah orang yang ada integriti, carilah orang yang ada pengalaman yang boleh tunjuk dan beri petua-petua tertentu pada kita. Sebab kadang-kadang ni ilmu sama-sama belajar. Macam kita belajar silat dulu. Silat semua buah Tok Guru ajak. Tapi ada petua-petua tertentu Tok Guru tak bagi pada semua. Tok Guru kata, ni petua kalau kita nak lawan orang jenis macam ni. Ni petua nak lawan jenis orang macam ni. Petua bukan semua dia bagi pada anak murid. Ilmu asas semua dia bagi. Biasanya hak berjaya ada petua tu. Kalau ada ilmu, ada petua, tambah strategi pula. Di mana kita nak cari strategi? Rajin-rajinlah bermain game PUBG. Dalam tu banyak strategi. Pernah main ke tak? Itu soalan trik. Akhirnya keluarlah pengakuan-pengakuan jujur anda semua. Okey, biarlah bukan nak cerita PUBG, cerita strategi. Sebab itulah Sayyidina Ali sebut, kebatilan yang berperancangan mampu untuk menewaskan kebenaran yang tidak mempunyai perancangan. Fahami betul-betul kalimah ni. Kebatilan, hak sesat, hak salah, tapi yang mempunyai perancangan boleh mengalahkan dan menewaskan kebenaran yang tidak ada perancangan. Okey, ilmu amat-amat penting. Contoh saya nak bagi ya. Dahulu ada seorang lelaki, dia mengembara, belajar macam-macam ilmu. Terutama yang paling dia suka ialah ilmu nahwu dan saraf.
Tahu tak ilmu nahu, ilmu saraf? Ilmu gramatika bahasa Arab. Gramatika bahasa Arab. Hari ni kalau Inggeris disebut grammar, kalau bahasa Melayu disebut tata bahasa. Nahu, saraf, ilmu pasal baris semua, di mana nak letak baris atas, macam mana nak letak baris bawah, baris depan, baris mati. Tapi yang seronoknya, bahasa Arab ni dia cuma ada 4 tu je. Bacalah baris kod mana pun tak sakit perut, kira okey. Faham? Baca bahasa Arab ni, baca baris atas, mungkin kita baca baris bawah, mungkin baca baris depan, mungkin baca baris mati. Selagi tak sakit perut, bacalah. Maksudnya kalau sakit perut tu, bacaan tu salah. Padahal salah awal lagi. Tu petua guru-guru kita dulu dah. Okey. Bila dia belajar banyak, dia dah balik kampung. Bila balik kampung, dia kena lalu kawasan sungai. Lalu kawasan sungai, seberang sana tu kampung dia. Jadi dia duduk carilah perahu-perahu yang bawa penumpang. Akhirnya mari perahu tu. Dia kata, berapa bayaran nak pergi sana? Harga dia sekian-sekian. Okey. Dia pun naiklah perahu tu. Kawan tu pun kayuh sambil bersembang. Dia kata, apa pekerjaan kamu wahai orang muda? Kerja saya ni lah sehari-hari ambil upah, hantar orang pi, hantar orang balik seberang sungai. Kamu telah banyak merugikan hidup kamu. Dia buat kerja macam ni. Jadi pakcik berapa? Pakcik belajar guru sana, guru sini, guru sana. Pakcik belajar nahu, pakcik belajar sorah. Kamu telah kehilangan hampir separuh hidup kamu dengan tak belajar ilmu nahu, belajar ilmu sorah. Sebab apa? Ilmu nahu dalam bahasa Arab ni sebagai base. Tak reti bahasa, tak reti grammar, tak reti tata bahasa, tak reti letak baris, memang tak boleh baca kitab. Sebab tu dia kata, rugi 50% hidup kamu. Sampai tengah-tengah sungai tu, dia kata, pakcik belajar berenang tak? Aku mana ada masa nak belajar berenang, belajar kitab. Kalau pakcik tak belajar berenang, pakcik bukan kata separuh, pakcik telah kehilangan seluruh kehidupan pakcik. Kenapa kamu berkata demikian? Kerana perahu kita sedang bocor. Bila bocor akan tenggelam. Saya berhenti berenang walaupun tak reti nahu sorah, tak apa, selamat. Tapi pakcik reti nahu sorah, tak reti berenang pun tenggelam sekali dengan nahu sorah tu lah. Maksudnya apa di sini nak ajak? Setengah orang menganggap satu ilmu tu penting bagi dia, tetapi kurang dan tidak penting bagi orang lain. Bahkan di sisi orang lain ada benda lagi yang lebih penting. Pengajaran di sini, jangan malu untuk kita menuntut apa jenis ilmu sekalipun dalam hidup kita. Apa jenis ilmu, jangan malu nak belajar, jangan malu nak menuntut, dan jangan sekali-kali meleceh-lecehkan sesuatu ilmu dengan beranggapan bahawa pada masa tu ilmu ni langsung tak ada guna dan manfaat untuk aku. Mana tahu suatu masa ilmu yang anda rasa anda pelecehkan, anda remehkan, itulah yang boleh bantu kehidupan anda di kemudian hari. Jangan pernah rasa malu nak belajar ilmu apa pun. Ambillah pengalaman. Di mana tamadun ni? Lari dah ni. Itu asas tamadun.